Bab menjaga perhubungan itu sebahagian dari iman. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, tidak ada aku cemburu kepada mana-mana perempuan seperti mana aku cemburu terhadap Khadijah, padahal dia telah pun meninggal dunia sebelum Rasulullah mengahwiniku 3 tahun. Itu kerana aku selalu mendengar dia, yakni Nabi SAW, menyebutnya, yakni menyebut Khadijah, dan kerana Allah telah memerintahkan kepadanya, menyuruhnya, yakni menyuruh Nabi supaya menyampaikan berita gembira kepada Khadijah akan mendapat sebuah istana dalam surga min qasab, daripada permata yang berharga. Wa in kana Rasulullah, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembelih, yakni bila menyembelih kambing, kemudian menghadiahkan kambing itu kepada teman-teman ataupun orang-orang yang rapat dengannya, yakni dengan Khadijah. Bab kelebihan orang yang menanggung anak yatim. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad daripada Nabi SAW, sabdanya, aku dan penjaga anak yatim dalam syurga begini. Baginda mengisyaratkan dengan 2 jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Babus sa'i 'alal armilah. Ini bab orang yang bersusah payah menjaga janda. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Safwan bin Sulaim, beliau memarfu'kan hadis ini kepada Nabi SAW, sabdanya, orang yang berusaha, orang yang bersusah payah menjaga janda dan orang miskin, seperti orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah, dan seperti orang yang berpuasa pada waktu siang dan beribadat pada waktu malam. Dengan sanadnya lagi Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, seumpama itu juga. Babus sa'i 'alal miskin, bab orang yang bersusah payah menjaga orang miskin. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, Nabi SAW bersabda, as-sa'i 'alal armilah, orang yang berusaha, bersusah payah menjaga janda dan orang miskin, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Aku rasa dia berkata, yakni Malik berkata, yakni qa'na bi sya' kal qa'im la yafturu wa kas-sha'im la yaftiru. Dia berkata kal qa'im, seperti orang yang beribadat pada waktu malam yang tidak penat-penat melakukan ibadat, wa kas-sha'im la yaftir, dan seperti orang yang berpuasa yang tidak berbuka. Bab mengasihani manusia dan binatang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Malik bin Huwairith, katanya, kami datang kepada Nabi SAW, atau kami pergi kepada Nabi SAW. Ketika itu kami anak-anak muda yang sebaya. Kami berada dekat Nabi SAW selama 20 malam. Fazanna anna ishtaqna ahlana. Selepas itu Nabi kira kami telah pun rindu kepada ahli keluarga kami. Baginda bertanya kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan dari kalangan ahli keluarga. Fa akhbarnahu, kami menceritakan kepada baginda. Wa kana raqiqan rahiman. Nabi SAW seorang yang halus budinya dan penyayang orangnya. Faqala, maka baginda bersabda, irji'u ila ahlikum,
kembalilah kamu kepada ahli keluargamu dan ajarlah mereka, suruhlah mereka, dan bersembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku bersembahyang, seperti mana kamu telah tengok, telah melihat aku bersembahyang. Bila tiba waktu sembahyang, maka hendaklah seseorang daripada kamu melaungkan azan, dan hendaklah yang lebih tua di kalangan kamu menjadi imam kepada kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang lelaki sedang berjalan di satu jalan, sedang lalu di suatu jalan, dan dia terlalu dahaga, tiba-tiba dia mendapati sebuah telaga. Dia pun turun ke dalam telaga itu dan minum air. Kemudian dia keluar, didapatinya seekor anjing sedang tercungap-cungap memakan tanah yang basah kerana dahaga. Orang itu berkata, yakni dalam hatinya, anjing ini telah mengalami dahaga seperti mana yang telah aku alami. Maka dia pun turun ke dalam telaga dan dia penuhkan khufnya itu dengan air. Kemudian dia pun menggigit khuf itu dengan giginya, dengan mulutnya, yakni dengan giginya lah. Fasaqa al-kalb, selepas itu dia memberi minum kepada anjing tersebut. Maka Allah berkenan kepada perbuatannya itu, lalu diampuninya orang itu. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita mendapat pahala juga kerana binatang-binatang? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli dhati kabidin ratbatin, kerana berbuat baik kepada setiap yang mempunyai hati yang basah, yakni setiap hidupan ada pahala. Ada pahala pada setiap kebaikan yang dibuat kepada setiap yang bernyawa. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam sembahyang, kami pun berdiri bersamanya. Maka ada seorang A'rabi ketika dalam sembahyang berkata, ya Allah, kasihanilah aku dan Muhammad, jangan kasihani sesiapa pun bersama kami. Bila Nabi SAW memberi salam, dia berkata kepada A'rabi itu, sesungguhnya engkau telah menyempitkan yang luas. Beliau maksudkan rahmat Allah yang luas itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir, katanya Rasulullah SAW bersabda, engkau nampak, engkau lihat orang-orang mukmin dalam kasih sayang, kemesraan dan simpati sesama mereka seperti satu tubuh. Bila sakit satu anggota, maka berpanggilanlah seluruh anggotanya supaya berjaga dan demam. Berpanggilanlah seluruh tubuhnya supaya berjaga dan mengalami demam. Seluruh tubuhnya mengalami demam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW sabdanya, tiada seorang pun orang Islam yang menanam apa-apa tanaman, lalu hasil ataupun buah dari pokok yang ditanamnya itu dimakan oleh manusia ataupun binatang, melainkan menjadi sedekah kepadanya apa yang dimakan oleh mereka itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah daripada Nabi SAW sabdanya, sesiapa yang tidak ada belas kasihan, dia tidak dikasihani. Babul wasaya bil jar, ini bab pesanan supaya berbuat baik terhadap jiran, dan firman Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana,
sembahlah kamu akan Allah dan jangan kamu sekutukannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapa, dan seterusnya. Dalam ayat itu ada sebut wal jaridul qurba wal jaril junub, jiran-jiran apa semua, jiran-jiran yang terdiri daripada sanak saudara dan yang bukan keluarga, seterusnya. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi SAW sabdanya, Jibril terus menerus berpesan kepadaku supaya menjaga jiran, sehingga aku menyangka bahawa dia akan menjadikan jiran itu sebagai pewaris. Sehingga aku ingat dia akan menjadikan jiran itu sebagai penerima pesaka daripada seseorang itu. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah SAW bersabda, Jibril terus menerus berpesan kepadaku supaya berbuat baik kepada jiran, sehingga aku menyangka bahawa dia akan menjadikan jiran itu sebagai pewaris ataupun penerima pesaka. Babu ithmi man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Bab dosa orang yang jirannya tidak selamat daripada kejahatannya. Yubiqhunna maknanya yuhlikhunna, membinasakan mereka. Ini petikan daripada Quran. Maubiqa, mahlikan, maknanya kebinasaan. Diriwayatkan daripada Abi Shuraih bahawa Nabi SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Orang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Sabdanya, orang yang jirannya tidak aman, tidak selamat daripada kejahatan-kejahatannya. Kemudian menjadi mutabi' kepadanya Asim bin Ali, Syababah dan seterusnya, lain lagi ramai lagi menjadi mutabi' kepadanya daripada Abi Hurairah. Babun la tahqiranna jaratun li jaratiha. Bab janganlah seseorang jiran itu memandang remeh terhadap jirannya. Satu maknanya, janganlah seseorang jiran itu memandang kecil sesuatu untuk diberikan kepada jirannya. Dua. Yang ketiganya, janganlah seseorang jiran itu memandang lekeh terhadap jirannya kerana memberi sesuatu walaupun kecil. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, wahai perempuan-perempuan Islam, jangan sekali-kali seorang jiran memandang lekeh terhadap jirannya. Jangan sekali-kali seseorang jiran memandang kecil untuk diberikan kepada jirannya, walaupun firsina syatin, walaupun kaki ataupun kuku, kaki bahagian kuku kambing ataupun biri-biri itu. Babun, orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik, atau dia diam saja. Diriwayatkan daripada Abi Shuraih Al-Adawi, katanya, dua telingaku mendengar, dua mataku melihat, ketika mana Nabi SAW bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan jirannya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya, jaizatahu, yakni sebagai hadiah, sebagai suatu
hadiah kepadanya. Qala wa ma jaizatu, apakah hadiahnya itu wahai Rasulullah? Katanya sehari semalam. Wadhiyafah, dan melayaninya sebagai tetamu selama 3 hari. Adapun selebih dari itu maka menjadi sedekah kepadanya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik, atau dia diam, yakni dia diam sahaja. Babu haqqul jiwar fi qurbil abwab, ini bab hak kejiranan itu terletak pada kehampiran pintu-pintu, yakni pintu-pintu rumah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, saya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ada dua jiran, 2 orang jiran. Ini andai kata saya ada 2 orang jiran, kepada siapakah daripada 2 orang itu saya akan hadiahkan, yakni saya akan utamakan untuk diberikan hadiah? Qala, Nabi SAW menjawab, ila aqrabihima minki baban, kepada yang lebih hampir pintunya daripadamu, yakni daripada rumahmu. Nah, itulah. Ini masih lagi dalam bab akhlak, bab adab, bab akhlak, budi pekerti yang mulia. Dan orang yang ada ini semua ni adalah orang-orang yang comel, cantik, baik, juruh kita panggil. Husnul ahdi minal iman. Husnul ahd, al-ahd maknanya menjaga, memelihara. Menjaga apa? Menjaga hubungan. Hubungan apa? Hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan, hubungan guru dengan murid, hubungan pemerintah dengan rakyat, hubungan apa-apa orang panggil ada nisbah, ada hubungan itu. Hubungan ayah dengan anak, hubungan suami dengan isteri, hubungan tuan dengan pekerja dan sebagainya. Hubungan, jaga hubungan itu dengan baik. Husnul ahd minal iman, adalah sebahagian daripada iman, yakni tuntutan iman menghendaki supaya seseorang itu berperangai begitu, menjaga perhubungan. Tuntutan iman itu maknanya, kalau kita tak buat gitu, kita tidak menyempurnakan lagi tuntutan iman kita. Itu satu. Yang kedua, husnul ahdi minal iman, maknanya menjaga perhubungan itu dengan baik. Semua perhubungan tadi minal iman adalah hasil daripada iman. Apabila seseorang itu beriman, maka inilah hasilnya. Iman tu kalaulah dia tu menjadi, kalau kita kata seperti kita tanam pokok, kalau pokok tu menjadi maka dia buah, hasil dia. Ni pun kalau iman tu jadi, maka ini buahnya, hasilnya. Mana ini menceritakan tentang hasil ataupun buahnya. Kemudian ada lagi maknanya husnul ahdi minal iman. Min itu mana? Min ibtidaiyah. Min ibtidaiyah maknanya menjaga perhubungan dengan baik itu berpunca, bermula daripada iman. Bermula daripada iman, yakni kerana kita berimanlah maka kita buat gitu. Maka kita buat gitu. Puncanya, bermula daripada beriman itu. Itulah beberapa makna tajuk ni. Sebab dalam hadis tu al-haya'u syu'batun minal iman, ulama-ulama bahas macam saat ni lah. Apa makna minal iman tadi? Minal iman itu maknanya tuntutan iman. Minal iman itu maknanya sebagai hasil daripada iman. Minal iman itu bermakna bermula daripada iman. Ajaran macam ni bermula, berpunca daripada iman, agama lah. Ada juga yang mengatakan minal iman itu mana? Sebahagian daripada iman, sebahagian daripada iman. Seterusnya dia pun buat bagi hadis lah. Hadis ni daripada Aisyah, kata dia tak pernah saya cemburu
Tak ada saya cemburu kepada mana-mana perempuan seperti mana saya cemburu kepada Aisyah. Cemburu dari segi mana? Bukan cemburu apa ni tak kena ni di sini ni. Pasal apa? Takut-takut tak dapat lagu tu. Mestilah Khadijah ni istimewa. Mestilah Khadijah ni istimewa. Malam kemarin kita sudah jumpa dah apa ni Jibril kirim salam kepada Aisyah. Jibril juga pernah kirim salam kepada Khadijah. Jadi masing-masing ni nak kalau boleh dia istimewa seperti itulah. Seperti Khadijah lah. Boleh jadi pada masa ni dia tak ada lagi keistimewaan tu. Dia tak berasa lagi. Boleh jadi. Ataupun kalau sudah ada dah keistimewaan tadi, Jibril bagi salam lah itu inilah. Walau bagaimanapun dia berasa Khadijah ni lebih istimewa. Takut-takut dia tidak sampai setara tu. Pasal apa? Pasal apa ni? Khadijah ni mati, wafat sebelum Nabi SAW berkahwin dengan aku 3 tahun. Tapi lepas pada tu pun dia duduk sebut sama Khadijah. Duduk sebut sama Khadijah. Sebut sama Khadijah. Dan Tuhannya telah menyuruhnya supaya memberikan berita gembira kepada Khadijah, yang ini semasa hidup dia lagi, bahawa dia akan mendapat sebuah rumah, sebuah istana dalam syurga min qasab. Qasab itu asal maknanya buluh. Buluh tu dia berlubang, buluh tu dia berlubang dalam dia. Bayangkan kalau kita khayalkan semeta buluh sana ni, kalau kita khayalkan semeta, dia luar dia tu hijau kan, dalam dia tu kosong. Bayangkan kalau hak hijau tu mata zamrud, kalau kita kata macam mana comel, macam mana bernilai. Hak ni maksudnya duduk dalam satu rumah yang berlubang. Maknanya mata saat ni sekeliling dia duduk dalam tu. Tu istana daripada permata. Mana dia duduk dalam. Lepas tu sekeliling ni makna hijau, comel lah. Comel. Dan Rasulullah SAW bila sembelih kambing ataupun biri ni selepas apa ni Khadijah mati ni, dia akan hadiahkan kepada teman-teman, kawan-kawan Khadijah dulu. Pak masih ada lagi. Ini ingatan dia. Inilah makna jaga perhubungan. Perhubungan bukan perhubungan secara langsung, secara tidak langsung. Maknanya orang-orang yang berkenaan dengan isteri dia pun dia jaga. Hak lepas mati dah isteri dia tu, hak kena mengena sayang-sayang dia tu, dia jaga, dia begitu hormat. Dia hormat. Inilah Nabi SAW akhlak dia tu. Dia akan bagi kepada kawan-kawan dia. Ini kerana mengenangkan. Makna kalau Khadijah ada, sudah pasti dia jaga tu hubungan tu. Mestilah kalau dia buat gola, buat apa, dia akan ingat kepada orang tu. Bila dia mati, dia jaga. Maknanya sampai setara tu makna peribadi dia tu, jiwa dia tu. Bahkan ada disebutkan dalam apa ni Hakim, Mustadrak Hakim dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, riwayat daripada Aisyah. Di luar ni ada sebut juga dalam Hasyiah nombor 7. Hasyiah nombor 7. Aisyah kata ada seorang perempuan tua datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun tanya, bagaimana kamu? Apa khabar? Tanya mesranya. Bagaimana kamu? Bagaimana keadaan kamu? Bagaimana kamu selepas kami mana meninggalkan kamu? Mana tidak duduk sekali? Bagaimana keadaan kamu? Perempuan itu berkata, kami baik, kata dia. Abi wa ummi ya Rasulullah, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, kata orang tua itu, wahai Rasulullah. Falamma kharajat, bila perempuan itu keluar daripada rumah Nabi, pergi jumpa dengan dia, aku pun berkata, kata Aisyah, wahai Rasulullah, engkau mengadap perempuan tua itu begitu sekali, kenapa? Kenapa sampai begitu sekali layan itu? Nabi SAW berkata, wahai Aisyah, dia selalu datang kepada kami semasa Khadijah ada dulu, kata dia. Fa inna husnal ahdi minal iman, menjaga hubungan itu adalah sebahagian daripada iman. Situ dia kata. Jadi Imam Bukhari ambil waktu saja, husnul ahdi minal iman, sebenarnya dia petik daripada waktu.
oleh kerana hadis itu tidak menepati syarat dia bubuh dalam terjematul bab dia petik sikit, tidak habislah hadis itu, tapi itu adalah sebahagian daripada hadis. Husnul ahdi minal iman. Begitu juga hubungan ayah kita, keluarga ayah kita, ada keluarga, ada waris-waris dia, kalau kita boleh hubungi itu baik benar, bagus benar, bagus benar. Molek lah, molek menajuh lah orang panggil. Kalau tak boleh hubungi juga, kadang-kadang kita memikir kan, terutama dalam masyarakat, payah nak hidup dalam masyarakat. Kalau kita pergi tangan saja pun tak kena juga, pergi nak bawa semua pun kita pun tak ada juga. Inilah di antara sebab kenapa masyarakat ni tidak pergi mari. Kenapa masyarakat ni tidak pergi mari? Dari satu segi, sebenarnya benda-benda ni sepatutnya menjadi penggerak kepada kita untuk mencari duit, untuk biar kita ni ada harta, baru kita boleh berhubung tu. Kalaulah itu yang diperlukan, kalaulah itu sudah menjadi kebiasaannya dalam masyarakat, maka ini sepatutnya menggerak kita. Seperti mana Tuhan suruh sedekah, Tuhan suruh sedekah, Tuhan suruh beri zakat, dan zakat itu sebahagian daripada rukun, sebahagian daripada rukun dalam agama kita. Nak beri zakat tu kalau tak ada pergi lagu mana? Ini makna secara tidak langsung dia menggerak kita supaya buat kerja. Apabila ada, boleh berilah. Kalau tak ada, nak beri lagu mana? Sedekah kau ataupun zakat kau apa kata? Ini semua ni penggerak sebenarnya. Tetapi janganlah pula masyarakat itu ini hak tak kenanya pula. Ada juga orang yang nak cara asalnya, tapi oleh kerana pergi saja jadi tidak dilayan. Ini silap. Apabila tidak dilayan tu jadi malas pergi. Pasal apa kita pergi saja? Orang tu hak jarang-jarang sekali pergi tu kat gomo, sebab apa dia buat pergi benda. Jadi kebendaan sangat, tak boleh lah lagu tu. Menyebabkan jadi susah nak berhubung, susah nak berhubung. Itu satu masalahnya. Memang ada masalah belaka. Sebab tu dia kata susah. Kalau boleh buat juga, molek. Boleh jadi atas kepandaian kita. Kalau tak ada apa-apa pun, kalau kita pandai, boleh jadi molek juga. Tidaklah semata-mata kerana bawa benda saja jadi hubungan itu molek. Tak mesti begitu. Itu atas pandai-pandai kita lah. Ada juga orang yang mana tak ada masalah, tak ada, sibuk. Ni pun masalah kena faham juga, kena faham, sama-sama faham. Tapi nak kata siapa putus hubungan rahim ke apa tu, jangan sekali-kali siapa ke perekat tu. Tapi nak jaga dengan baik perhubungan tu, kena jagalah setakat mana yang boleh lah. Orang yang boleh jaga dengan lebih baik lagi, dia lebih sempurna, lebih comel lah dia. Gitulah. Bab fadli man ya'ulu yatiman. Ini bab kelebihan orang yang menjaga anak yatim. Ini pun orang yang comel, jauh juga ni. Ada sifat ni. Walaupun rupa dia huduh, walaupun pakaian dia huduh, dia tak ada pakai cincin, mata comel ke apa pun, kalau ada hak ni, sebab itulah kena ingat semua. Imam Bukhari letak bab ni selepas daripada bab pakaian, perhiasan, jangan. Maknanya ayat ni comel peribadi diri. Kelebihan orang yang menjaga anak yatim. Kalau orang tu ada hak ni, walaupun dia kurang sikit dari segi lain, katakanlah dia nak kepada anak kita, dia nak kepada waris kita, dia ada hak ni, sifat ni. Ini di antara perkara yang perlu kita ambil kira lah. Perlu kita ambil kira. Ni orang baik, tanda orang baik, tanda orang jujur belaka ni, tanda orang yang peribadi dia comel. Riwayat daripada Sahal bin Sa'ad daripada Nabi SAW katanya, aku dan penjaga anak yatim, orang yang menanggung, ya'ulu tu makna menanggung, nak tanggung belanjaan, tanggung susah payah gapo, tanggung anak yatim, dalam syurga lagu ni lah. Dia buat rapat jari telunjuk dia tu dengan jari tengah dia, dalam syurganya. Nak ceritanya dekat benar, istimewa benar.
Kemudian bukan senang nak duduk dekat Nabi ni. Kalau Nabi lain pun bawah daripada Nabi kita, macam mana nak duduk dekat dia? Nak duduk dekat dia di mana istimewa benar lah. Pasal apa? Payah. Anak sendiri pun malah. Berapa ramai orang cuba tengok. Sebab tu lah hikmat Tuhan buat orang tak cara ke anak ke apa ni, nak suruh kita mikir belakang. Berapa ramai orang tak cara ke anak, tak tahu besar, malu nak jumpa. Berapa ramai anak sendiri tak cara, nak cara anak orang. Bukan senang tu nak menanggung anak orang. Kalau atas sekolah lah kita kata pergi ngata, pergi ngambil anak orang. Buat berasa dia tak ada berasa kurang. Bukan senang. Terutama kalau orang tu ada anak dah. Kalau tak ada anak tu dia nak anak, kita kata pasal dia kekosongan rumah dia tu, keluarga dia tu, jadi dia nak anak. Tapi kalau hak sudah ada anak dah, kita kata bukan senang. Sebab benda payah ni, menanggung ni payah. Atau pergi ngaji sana sini, tidak berasa budak tu, tidak berasa tak ada orang cara ke dia. Bukan senang tu. Bukan senang. Bab sa'i 'ala al-armila. Ini bab orang yang bersusah payah menjaga janda pula. Ni pun payah juga, ni pun jauh juga, baik juga ni, comel juga orang lagu ni. Jaga janda, bukan kerana dia nak nikah ke apa, tak. Dia jaga, dia ambil berat. Ni pun bukan senang. Payah nak cari dalam masyarakat ni, ni bukan orang perseorangan saja. Kalau pemerintah, dia tu kita kata sudah jadi menteri dah, kita kata bahagian ni lah cara kebajikan masyarakat. Kalau dia buat pahala banyak juga. Gaji tu suku dia buat molek, cara kau ni molek, guna molek, atur molek, boleh pahala sepatutnya besar juga pahalanya. Tak kira lelaki atau perempuan, tak kira. Hak bagi ni tak mesti lelaki, hak cara ni ambil berat ni perempuan pun serupa je. Dalam bentuk kumpulan kau, ada kelab kau, ada persatuan kau, ada apa, tak kira. Ada yayasan kau untuk nak cara ni besar pahalanya. Tidak saja. Dan orang yang memikirkan benda-benda ni adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Kalau ada hak ni orang macam ni atau kumpulan macam ni dalam masyarakat, bermakna masyarakat itu adalah masyarakat yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat lagilah kalau ada itu. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, orang yang bersusah payah menjaga janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Bukan senang. Jihad ni mati. Hujung dianya boleh jadi mati. Siapa dia berani nak pergi berjihad? Seperti berjihad fi sabilillah. Kalau kita kata orang mari serai negeri kita tak ada arah dah keluarga kita mati dah, ni kena bedis pada Iraq apa boleh jadi naik angin juga. Hak tu pun ada keistimewaan dah tu, kita kata orang nak bela tanah air dia ada keistimewaan dah. Ni dak ni tak nak nyabit nak pergi jihad seperti zaman Islam dulu. Islam dah sekeliling ni tak ada gapo dah, kalau nak duduk saja boleh dah. Fikir orang lain nak pergi berjihad di negeri lain, sehingga Islam ni sampai ke serata dunia kan. Mana salah satu caranya ialah dengan berjihad. Pergi jauh tinggal anak bini ni, hak duduk di Madinah tu, pergi sampai ke Sin, pergi sampai ke Bukhara, pergi sampai ke Samarkand, pergi sampai ke Azerbaijan, pergi sampai ke Morocco. Ni pergi nak berjihad bukan senang. Hak ni tak payah pergi mana-mana. Boleh jadi kita tak ada peluang berjihad, tak boleh nak berjihad tak tu kalau jihad hak semati. Bila tak dapat hak tu boleh pahala tu boleh, hak jenis pahala berjihad tu boleh juga, iaitu dengan cara kepada ni. Dan seperti orang yang berpuasa
pada waktu siang dan beribadat pada waktu malam. Yaqumu itu berdiri semaya lah, maksudnya beribadat pada waktu malam, tak mesti berdiri, tetapi oleh kerana ibadat tu yang paling lebihnya semaya, maka disebutkan waktulah. Nak puasa, nak hari lah kita kata, kecuali hari yang tidak dibenarkan puasa. Nak beribadat sepanjang malam bukan senang. Dah kalau kita tak erok tu, kita ada harta, kita boleh nak fikir, apa kita tak buat? Sebenarnya peluang banyak jalan. Kita ambil hak mudah kepada kita, tak usah hak payah-payah kepada kita. Sampai sakit kepala kita, tak tidur, lewat tidur kerana duduk semaya. Siapa dia suruh buat lagu tu? Terutama hak tua-tua dah harta ada, kita kata buatlah benda-benda lagu ni, kewajikan lagu ni, dia akan dapat support tu juga. Sakit orang dah, kita kata buat ni, dia akan dapat juga daripada jenis pahala orang yang tadi, orang yang berpuasa pada waktu siang, beribadat pada waktu malam, jenis pahala tu dia akan dapat. Ini bukan bermakna sama, bukan bermakna sama. Mana kalau buat hak ni tak payah buat tu dah. Sebab tu dia kata, dia tasbih seperti ini tidak semesti jadi supaya orang tu sungguh dak. Kalau dia kata seperti singa, bukan makna dia jadi singa sungguh dak, hanya dari satu sudut serupa tu. Bermakna hak tadi tetap kena jaga juga. Kalau boleh jaga belakang lagi boleh, semaya lagi tengah malam, ibadat lagi, puasa lagi, kita kata jaga orang janda lagi dan sebagainya, jaga belakang, jaga hubungan keluarga lagi. Kalau boleh jaga lagu tu benar-benar lah. Ni kalau kita tak mampu, katalah sakit orang, kita kata katakanlah sakit orang, sakit kepala, tak boleh tidur lewat, nak ibadat sepanjang malam lagu mana? Kemudian Nabi SAW pun tak suruh ibadat sepanjang malam tu, dia pun ada tidur juga. Ni nak ceritanya, kalau tak tidur sepanjang malam, banyak mana? Kalau tak tidur, Tuhan akan beri pahala juga. Tuhan akan beri pahala juga orang beribadat lepas tu dia tidur, serupa dengan dia tak tidur juga, Tuhan berinya. Hak ni pun dapat pahala lagu tu juga. Maknanya kita ada pilihan, banyak pilihan. Hak salah kita pun lagu tu juga. Ini bab orang yang menjaga, bersusah payah kerana orang miskin. Supaya tadi juga adil, lebih kurang tadi juga, orang yang bersusah payah kerana janda dan orang miskin, seperti orang yang berjuang fi sabilillah. Aku rasa dia berkata, ini Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ni kata, dia kata, maksud dia tu Imam Malik. Ini Qa'nabi ni Syak tadi dia kata kal qa'im la yaftur, tadi kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. Hak ni dia Syak. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ni dia Syak. Aku rasa dia kata lagu ni, dia kata seperti orang yang beribadat dengan tidak penat-penat, tak jemu-jemu, dan seperti orang yang berpuasa yang tidak buka. Tak boleh puasa dia tak buka, pada hari raya tu kena buka tu ke mana-mana pun. Mana hari haram tu tak boleh nak puasa. Mana andai kata dibenarkan, dia akan puasa juga, maka boleh pahala banyak lah. Ni pun lagu tu juga. Bab rahmatin nas wal bahaim. Ini bab mengasihani ataupun simpati, kasihan belas kepada orang dan binatang. Ini pun akhlak yang mulia juga, kasihan belas kepada orang dan binatang. Bila ada kasihan ni, tak ada lah hak tak molek tu, hak jahat tu, hak jahat tu tak ada lah kasihan kat orang. Apatah lagi nak jadi perampok, nak bunuh orang, nak ragut, nak apa, itu jauh sekali. Kasihan kat orang. Apabila ada hak tu, selamat lah. Kasihan kepada binatang, kasihan kepada binatang, kena ada juga. Barulah mulia sifat orang tu. Walaupun tak ada binatang pun, kita tak pelihara binatang, tapi boleh pahala juga. Berapa nak sangat kita pelihara binatang, tapi takut-takut kita tak boleh cara molek, sebab tu kita tak pelihara. Boleh pahala, tak payah pahala, tak pelihara pun boleh pahala. Tapi sebab kita tak pelihara tu, sebab kita takut kita tidak dapat jaga dengan baik,
tak ada kesian belah kita terhadap binatang, boleh pahala dah, tak mesti perah. Kalau tak perah apa boleh. Ni mana masalah sikap itu, jiwa tu. Jadi kesian belah kepada orang dan binatang. Jangan kita ingat binatang-binatang itu pun terutama binatang-binatang yang tidak mengganggu kita lah, binatang yang tidak merosakkan tanaman ataupun harta benda kita. Itu ni yang dimaksudkan binatang ni, binatang-binatang ternakan kita kata. Adapun binatang macam yang mengganggu tu tak apa, ada dalam hadis yang lain dibenarkan kita membunuhnya, seperti tikus ke apa tu semua tu. Ni binatang hak lain, Apabila sebut tentang binatang ni, anak teringat sama semasa anak budak-budak dulu duduk di India dulu, di kampung. Teringat sama, sedih sampai sekarang ni kita semakin tua semakin sedih berasa. Pelik sungguh, pelik sungguh. Kadang-kadang masa kita budak-budak dulu kita rasa tak sedap gitu je lah. Tapi kita bila kita tua kita mungkin semakin terasa sedih, dan kita heran dengan sikap manusia ni. Pelik sungguh manusia. Dia kereta lembu, kereta kubah banyak kalau kampung-kampung sana. Lembu tu dia anggap sebagai Tuhan oleh orang Hindu. Tapi nyabah lembu tu tak tahu Tuhan kepada dia. Tuhan pasal mana? Hak tu hak heran, hak tu sah, hak heran. Nyabah lembu tu, nyemaki lembu tu. Padahal dia Hindu. Dia tu Hindu. Kalau kata hak tidak Hindu, nak sabah lah. Kalau kata kalau orang Islam nak sabah, muka sembelih kita kata. Tu pun orang Islam tak boleh nak sembelih, tak boleh. Mati gitu je lembu. Tapi nyabahnya bila apa ni lah bawa kereta lembu ni, bawa muatan tu tak padan dengan ring tu. Hak tu yang kesian tu. Pernah ni lah cerita, pernah anak tengok dekat satu kilang tebu, kilang gula ni, orang bawa tebu, bawa tebu tu jujuk bawa tu dengan ni lah kereta kubah, kereta lembu. Jadi licin dah jalan tu, licin kalau hujan ke apa, licin jalan berselu. Jadi kubah tu jatuh, dia tak pecah, dia bahan tu punya bahan tu sampai boih mula tu yang sedih. Sampai tubik air mata, kubah tu pun tubik air mata. Mana kita duduk tengok, nak lagu mana, tak ada nak apa, benda ni berlaku tiap-tiap hari. Berlaku tiap-tiap hari. Jadinya pukul tu ada siapa hak mampu pun ada, siapa pasal tak sedar baru berhenti. Nak suruh bangun lagu mana kita kata, tapi kubah-kubah tu pun gagah-gagah. Walau bagaimanapun begitulah caranya. Benda yang kita tidak dapat lihat lah di sini, pengalaman tu tak dapat lihat di sini. Jadi kalau ada benda-benda macam ni, dia mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala juga ni. Hak lagu ni keadaan lagu ni. Kesian belah kepada manusia dan kesian belah kepada binatang. Mana semua pelaga lembu. Tempat kita ni zaman dulu ada pelaga lembu, pelaga kubah, pelaga ayam. Sampai sekarang ni pun ada lagi. Sampai timbul penyakit ni semua burung ke apa ni, puncanya pada waktu. Tak kesian belah kepada binatang, akhirnya susah kita juga. Seterusnya dia cerita ni, kami pergi kepada Nabi SAW. Kata dia ketika itu kami muda-muda dan sebaya umurnya, duduk 20 malam 20 hari lah kita kata. Lepas pada tu Nabi SAW ni dia tengok pada kami, dia pandai tengok. Dia tengok kami ni sudah rindu kepada ahli keluarga. Dia tanyalah kami tinggal ni rumah ni siapa dia tinggal, ni mari berapa orang, berapa beradik. Dia tanya khabar lah, dia tanya khabar tinggal siapa dia di rumah. Begitulah keadaan. Kami pun ceritalah kepada dia. Dia ni seorang yang lembut hati, seorang yang penyayang orang ni. Faqala irji'u ila ahlikum, dia kata baliklah kepada ahli keluarga kamu.
ajarlah mereka, suruhlah mereka dengan apa-apa yang patut disuruhlah. Dan kamu semayanglah seperti mana kamu telah melihat aku bersemayang. Lagu itulah semayang, lagu itulah. Bila sampai waktu semayang, dia rayak gini. Ini mana kesian belah kepada manusia ni untuk mana? Satu, Nabi SAW itu raqiqan, seorang yang halus budinya, dan seorang yang lembut, raqiq itu boleh juga, rahiman, dan seorang yang penyayang. Penyayang itu makna dia itu satu. Yang keduanya, dia reti tengok orang ni rindu, teringat ke rumah, dia reti tengok, dia kesian lah tu kepada orang tu. Kira-kiranya dapat ke 20 hari nak boleh banyak mana ilmu, tapi dah tengok ni kesian, ni nampak teringat ke rumah ni, gini dah balik lah, gitu. Situlah hendaknya, iaitu Nabi ni ada sifat kesian belah, simpati kepada orang. Kemudian dalam hadis ni hanya kesian belah kepada orang saja, kalau kita nampak kepada binatang itu tak ada. Dia nak ceritanya Nabi SAW ni sifat kesian belah dia tu bukan kepada orang saja lah, kepada binatang pun begitulah, dan orang lain pun yang sempurnanya lagu itulah. Tapi dalam riwayat yang kedua ada berkenaan dengan binatang tu, kesian belah kepada binatang. Dulu kita sudah jumpa ada seorang perempuan, dan perempuan tu pula perempuan penzina pula tu dulu. Hak ni orang lelaki pula. Ini cerita lain, boleh jadi dalam dunia ni, muka lama dunia ni, yang ada lah peristiwa ni berlaku ni orang lelaki pula, waktu orang perempuan. Dia lalu dekat satu jalan tu, dahaga benar dia turun dalam telaga, minum air, lepas tu naik tengok tu ada anjing ini mana kira-kiranya orang tak cara lah, binatang yang dihina, kita kata dihalau. Tapi walaupun begitu, dia ni ada kesian belah kepada binatang. Turun balik, binatang tu pasal tidak berdaya, dia duduk makan tanah kok basah, isak air lah maksudnya, kira-kiranya pasal dahaga sangat. Orang tu pun turun, dia kata supaya aku juga dia pun ambil tu, kekeh dengan mulut dia, khuf dia tu nak naik ni payah ni, tu nak pegang 12 tangan, mana nak cerita. Sebab tu kekeh dengan mulut tu, khuf tu bubuh air dalam khuf tu, kekeh, lepas tu pegang nak naik ni. Sebab tu yang anjing tu tidak turun, walaupun tahu ada telaga, payah. Jadi bila dia dinaik bagi minum kepada anjing tu, Allah SWT kenal ke dia perbuatan dia tu, kesian belah kepada binatang. Apatah lagi binatang-binatang lain yang tidak dihina. Kalau anjing ni dalam peribahasa mana pun disebut hina anjing ni. Walaupun begitu, setara ni Allah SWT tak beri buat nyaya kepada binatang, tak beri. Apatah lagi binatang-binatang lain. Allah mengampunkan orang tu, mengampunkan dosa dia. Kerana apa? Kerana kesian belah dia tu. Sahabat pun tanya, wahai Rasulullah, kita dapat pahala juga kah kerana binatang? Ada pahala juga kepada binatang tu untuk kita? Nabi SAW kata, ada pahala pada setiap pada kita cara fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun, yani fi ihsani kulli dhati kabidin ratbatin ihsan ajrun. Mana pada berbuat baik terhadap setiap binatang, setiap yang bernyawa itu ada pahala, mana kita dapat pahala. Tak kira lah dia binatang ke apa-apa, tak kira, bukan orang saja, ni pun hidupan juga. Kalau kita boleh bagilah, kalau kita boleh bagi. Tapi tak usahlah pula kita duduk cari, duduk fikir nak beri makan kau cacing kau, hak tu dia boleh cari makan sendiri, hak tu nak beri makan kau cacing kau ulat, jenuh lagu tu, tak boleh, tak ada nak cara kau tu, kira-kiranya tak ada nak cara kau tu. Sebab itulah dalam hadis ni kita jumpa dah juga dulu, ada sebut ada seorang Nabi tu, dia nak bagi makanan kepada ikan, kepada dalam laut, tak boleh. Nak bagi sejauh mana, tak mampu kita nak jaga. Tuhan lah yang jaga, baru kita tahu.
setara mana Tuhan duduk jaga, boleh makan belaka. Hak ni makna setakat yang kita nampak sudahlah, setakat yang kita nampak. Tidaklah sini mana perlu kita kena jaga diri kita, jangan siapa kita pijak dia kok. Banyak kena kira hak tu. Setakat mana yang kita boleh jaga, kita jagalah. Bukan pula nak suruh jaga sini binatang tu, nak suruh perah semut ke dalam rumah, kena apa ni laba-laba kata suruh duduk, itulah dia pun nak hidup juga. Kita kata suruh buatlah sarang dia tu. Tidak mana lagu tu hak ni. Sebab kalau kita buat pun dia boleh hidup lagi, dia akan ada lagi. Tak apa hak tu. Hak tu termasuk dalam bab lain pula keutamaan. Jaga kita tu keutamaannya. Kalau tak cara hak tu bahaya pula kepada kita. Maka kita boleh menghapuskan dia. Sebab sekarang ni lah ayat ke apa, burung ke apa, boleh kita hapuskan demi menjaga nyawa manusia. Nyawa manusia lebih penting lagi. Nyawa manusia lebih penting lagi. Kemudian ada satu orang tu dalam semayang Arabi ni, dia doa lagu tu, derahlah dia baca, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ni pun sudah berapa kali kita jumpa dah. Soleh lagu tu. Bila Nabi SAW beri salam, dia pun kata, engkau telah sempitkan yang luas. Apa dia? Rahmat Allah tu luas. Rahmat Allah tu luas. Rahmat Allah itu wasi'at kulla syai', menguasai segala sesuatu. Rahmat Allah luas. Jadi engkau pun sempit tu, suruh Tuhan rahmat kepada engkau dengan Muhammad saja tu tak kena tu lagu. Jadi engkau pun sempit tu, suruh Tuhan rahmat kepada engkau dengan Muhammad saja tu tak kena tu lagu tu. Dia tegur lah, tak boleh lah kita lagu tu. Itu maknanya tak ada kesian belah juga tu, kering tu. Hak ni rahmat Allah ni luas. Lepas tu taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim. Tarahum tu maknanya apa ni, kasih sayang, saling apa ni, kasihan kepada satu sama lain. Tarahum, kasihan, sayang. Itu ada makna, ada belakang lah tu dalam tu. Wa tawaddihim, mesra, wa ta'atufihim, dan saling simpati antara sesama mereka itu. Kama thalil jasad idza ishtaka 'udwan tada'a lahu, begitulah seterusnya. Ini menggambarkan mana masyarakat Islam ni seperti satu tubuh. Gitulah haknya. Dia ada simpati, ada kesian belah, ada kasih sayang, ada kemesraan itu. Hak tu haknya. Bila ada lagu ni, maka jadi sempurnalah masyarakat itu. Hak ni besar ni, hadis ni cukup besar ni makna dia nya. Cumanya mereka lah. Kita kata kalau sakit kita lah, sakit. Takkan nak, kalau tak lagi boleh tak kerak lah, takkan nak kerak buat. Besar makna dia tu untuk ahli masyarakat, ahli politik, pemimpin-pemimpin negara besar. Begitulah juga dia penyakit-penyakit ni, kalau mengikut kajian perubatan pun dia timbul di tempat yang lemah. Dia akan nyata di tempat yang lemah. Tempat yang lemah tu lah tubiknya, kudih ke gapo ke, tempat yang lemah. Tempat yang kuat tak kena. Begitulah juga dalam masyarakat ni, orang hak kuat iman dia ke, ilmu dia banyak ke, dia cukup ke, tak ada masalah ke, tak kenalah dia masalah tu. Hak kena masalahnya hak susah, hak tak cukup makan, hak macam-macam ni. Maka berlakulah tindakan, tindakan mencuri, dadah, macam-macam. Tu hak lemah, kena ke dia. Mana bila oleh kerana dia tu sebahagian daripada tubuh kita, takkan kita nak pisahkan. Dia kena AIDS ke, dia kena gapo ke. Hak kita kena jaga dulu tu, jagalah hak tu.
Jangan jadi gitu. Tapi kalau jadi gitu, maknanya kita kena pulihkan lah. Kena pulih, kena bersusah untuk baiki hak tu, kalau boleh. Kalau tak boleh juga, ni dari segi perubatan pun diterima, semua orang terima. Tak boleh dah. Kalau biarkan dia akan menular, dia akan melarat kepada hak lain sehingga boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada dia, orang lain tak mati. Itulah jadi kerak tu, kerak buah tu. Tapi nak kata kerak semua tak juga. Setakat mana yang boleh? Seboleh-bolehnya tak usah. Dia tu sebahagian daripada kita. Sebab kalau buat dia akan jadi kurang. Kalau kita kerak ke mana-mana, orang tak panggil sempurna dah. Tapi kalau ada pun ada dalam keadaan kaku, ada sepuluh mayak, nuak ke dia pula dari satu segi. Kalau boleh kita baiki, jangan siapa jadi kaku, siapa jadi hitam tangan, tak guna langsung dah. Bukan menakutkan pula, jadi busuk, mengganggu. Kalau tidak boleh diatasi, itulah sebaik-baiknya, supaya tetap anggota ni sempurna, tidak jadi kurang. Itulah sebab kalau tidak jadi kurang dah kok mana-mana pun. Tapi kalau boleh dibaiki, tidak sampai dipotong, itulah yang sebaik-baiknya. Sebab apa? Kita masih lagi dalam rupa hak asal, rupa yang sempurna. Inilah benda berat tu, benda berat. Nak baca tu senang, nak baca. Nak buat tu berat tu. Nak suruh jadi anggota tu sihat belaka. Anggota kita sihat belaka. Kadang-kadang kita tak perasan, tak sedar. Kita tak sedar kerana tak ada ilmu atau kerana kecuaian, makan kotsik, menyebabkan jadi tubuh kita jadi tak sihat. Begitu juga dalam masyarakat ni, kita biarkan sesuatu tu berlaku, kita kata tak ada apa-apa kesan dia, kita tidak tahu kesan dia kemudiannya. Hak tu yang tak tahan. Lepas tu kesan dia tu melarat sampai hak lain tak boleh tidur. Kesan dia. Kalau doktor dia hanya merawat tubuh, hak ni merawat masyarakat, agama, orang panggil ilmu, hak kemanusiaan, merawat masyarakat. Semua ni nak baiki manusia, nak betul manusia. Bila betul manusia ni, barulah aman, barulah tenang, boleh tidur molek. Kalau tidak, tak boleh tidur. Hotel tak boleh tidur, jaga tengah malam, gila jaga, tak boleh tidur. Tapi dalam bentuk lain, kalau tak sakit kepala pun tak boleh tidur juga. Tubuh kita, hak tu pun tak boleh tidur juga. Masyarakat tak tenang. Kena jaga. Kalau jaga hak ni, masyarakat tu akan jadi aman. Jadi kita kena kesian belah. Kesian belah itulah. Kesian belah, kehendak kesian belah tu maknanya kita tidak buang dia, kita tidak pencil dia, kita tidak pulau dia, tapi kita cuba baikilah. Hak itulah yang sebaik-baiknya. Dan pemerintah ataupun kerajaan yang baik di mana-mana pun, yang pemerintah yang mengambil berat benda-benda ni, yang mengambil berat hak ni. Lepas pada tu, ma min muslimin gharasa gharsan, dan seterusnya. Ni hak menanam pula, ni menanam, lepas tu dimakan oleh manusia atau binatang, jadi sedekah tu kepada dia tu. Mana dengan niat yang baik, dengan niat yang baik dia tanam ke apa tu semua tu, lepas tu tiba-tiba dimakan oleh binatang ataupun manusia ambil. Bukan tak boleh pahala, boleh pahala. Ini pun mana tuntutan ataupun kehendak, kehendak kesian belah kepada manusia juga tu. Kesian belah kepada manusia. Ada budak-budak yang nakal sikit, ambil makan, janganlah kedekut sangat kita. Siapa pergi bahal dia, separuh mati dia, pada ambil wajambu sebutir ya. Kita kata janganlah siapa gitu. Tengok benda tu, tengok benda tu. Kalau dia ambil pun boleh pahala juga kita, boleh pahala juga. Tapi ini bukan bermakna hak curi tu, hak curi tu pun kalau kita redha,
boleh pahala juga, tapi kita kena kawal, bukan makna kita kena lock lepas tu boleh pahala ke mana-mana. Tidak lagu tu. Jaga tu kena jagalah. Tapi kalau berlaku juga kita redha, boleh pahala. Begitu juga binatang. Kita kena buatlah setakat mana boleh. Orang buat apa ni, orang panggil orang-orang kau duduk di tengah padang pakai baju. Lepas tu tarik tali nak suruh dia lari, burung ke apa. Jaga lagu tu tak apa. Tu bukan makna nak suruh dia makan ni. Kita duduk tanah habis lagu tu. Kalau lek boleh jaga tu, tapi setelah dijaga makan juga. Setelah kita kawal dah buat lagu mana-mana, makan juga, kita redha. Itu maksudnya. Jangan duduk bobel lagi, kata macam-macam lagi, jangan. Tapi kita nak usaha nak mengatasi hal tu tak apa. Sebab kita bunuh tikus, kita kata tikus nak makan padi habis. Boleh kita usaha mengatasinya, tapi kalau berlaku juga kita kena redha. Usaha tu kena ada. Kalau tidak tak jadi kerja, kita tak boleh makan. Hak utamanya untuk kita, untuk manusia, bukan untuk dia. Dia tu kalau tak makan, hak tu dia boleh hidup pada lain. Kadang-kadang hak tu dia datang dalam bentuk ujian, fitnah daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji kita, ataupun sebagai hukuman terhadap kita. Boleh jadi juga. Ya, orang duduk heran-heran, macam mana mari kok mana pelik. Ya, tak tahu lah. Usaha tu kita kena usaha. Tetapi bila-bila kita ingat, seterusnya daripada Nabi SAW, dia kata sesiapa yang tidak kasihan, dia tidak dikasihani. Orang yang tak ada sifat kasihani, dia tidak dikasihani. Babul wasaya bil jar. Habislah cerita apa ni, ke-19. Lepas tu pesan terhadap jiran pula. Ni pun sifat yang baik juga, akhlak yang mulia juga ni. Yang ni berpesan supaya berbuat baik, pesanan supaya berbuat baik kepada jiran. Ini sebab dalam ayat ni ada sebut berkenaan dengan jiran itu, maka Imam Bukhari buat mari, tapi dia buat mari sekerat pasal dia kira orang faham lah tu, ingat ataupun baca dah ayat tu. Ni jiran pula, hak baik dengan jiran. Hak baik dengan jiran ini pun orang yang istimewa juga. Masalah jiran ini pun kena jaga dengan baik, sebab payah jiran ni, payah jiran. Kalau jiran hak tak serupa dengan kita kan susah. Sebab itulah hak nombor satu sekali kena cari jiran itu. Sebab itulah dalam apa ni, pepatah Arab pun ada sebut al-jar qabla ad-dar. Cari jiran dulu sebelum cari rumah. Cari jiran dulu sebelum cari rumah. Dan sebab itulah dalam fiqh mazhab Hanafi dia ada syuf'ah jiwar. Syuf'ah jiwar. Ini apa ni diambil kira juga dalam fiqh Hanafi. Syuf'ah jiwar. Maknanya kalau seorang tu dia ada tanah di rumah dia sini, rumah sebelah tu dia pergi jual ke orang lain, dia ada hak syuf'ah, yakni menuntut daripada pihak kerajaan, tahan, tak boleh jual. Dia kau nak beli kau, tanya dia dulu. Dia ada hak sampai setara tu. Sebab apa? Takut orang mari dia lagu mana tak tahu. Dia ada hak syuf'ah jiwar dia panggil. Dia boleh menuntut daripada penguasa pemerintah supaya tahan, gantung jualan tadi. Kalau dia nak, maka dia lebih diutamakan. Gitu. Dia ada hak tu. Sebab apa? Sebab jiran dia susah. Hak molek tu tak apalah. Kadang-kadang hak jenis payah bas tu, kita jodoh pun sakit kepala juga, payah bas tu. Sebab tu susah. Riwayat daripada Aisyah daripada Nabi SAW sebenarnya Jibril terus menerus berpesan kepadaku supaya berbuat baik kepada jiran, supaya menjaga jiran, sehingga aku menyangka dia akan menjadikan jiran itu sebagai penerima pesaka, mana daripada aku ataupun daripada sesiapa lah jiran. Macam jiran ni akan terima pesaka supaya dengan orang-orang lain, bersama-sama dengan orang lain, anak kau, isteri kau yang berhak terima pesaka tu, di antaranya jiran. Sampai setara tu dia berasa mari pesan semacam
Sebab itulah Ibnu Umar dalam hasyiah kita tepi ni pun ada, dia apabila dia sembelih binatang, buat makan ke apa, dia panggil apa ni, jiran dia, hak Yahudi pun dia panggil, jamu makan, ataupun dia hantar, dia kira. Itu contoh yang baik, contoh yang baik. Kita tengok tepi ni. Cuba kita tengok tepi ni. Dia kata waqad hamalahu Abdullah bin Umar 'ala al-umum. Ibnu Umar memakai hadis ini dengan makna umum. Dia suruh bila disembelih kambing dia, ayyuhda minha li jarihil yahudi, akhrajahu al-Bukhari fil adab al-mufrad wa at-Tirmidzi wa hassanahu. Bukhari tak ada dalam ni tapi dalam kitab dia yang lain, al-adabul mufrad, mana akhlak yang unik, al-adabul mufrad, akhlak yang unik. Kitab Imam Bukhari itu tentang akhlak, sangat bagus kitab itu. Itu dia kumpulkan bab akhlak ni saja, bab adab ni saja. Namanya al-adabul mufrad. Dalam tu ada hadis ni. Dan dalam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Bila dia sembelih kambing, dia suruh bui kepada jiran dia. Gitulah. Waqad waradat al-isyara ila ma dzakartu fi hadits marfu', ila ma dzakartu fi hadits marfu' akhrajahu at-Tabrani. Ada dalam hadis marfu' apa yang disebutkan ini, ada dalam hadis marfu' yang dikemukakan oleh Tabrani daripada hadis Jabir rafa'ahu. Jiran itu ada 3 macam. Itu nak sebutnya. Al-jiran thalathah, jarun lahu haqqun wa huwa al-musyrik, lahu haqqul jiwar, wa jarun lahu haqqan wa huwa al-muslim, lahu haqqul jiwar wa haqqul islam, wa jarun lahu thalath huquq wa huwa muslim, lahu rahimun wa muslim, lahu rahimun, lahu haqqul jiwar wa haqqul islam war rahim. Gitulah. Jadi jiran ini ada 3. Satunya jiran yang ada hak. Hak ni orang kafir pun dia ada hak sebagai jiran. Itu yang pertama. Yang kedua, jiran yang ada 2 hak. Yang Islam lagi, lepas tu jiran lagi. Dia ada hak Islam dan hak jiran. Yang ketiga ada 3 hak. Islam lagi, jiran lagi, lepas tu keluarga dia pula, anak beranak pula. Rahim. Ini maknanya tiga kali kena jaga lah. Mana ni yang ketiga. Maksud jaga jiran itu, iaitu dengan itulah pesanan buat baik kepada dia sekadar yang kita mampu, seperti bui hadiah, bui salam, manis muka pada ketika bertemu, bila tak ada tanya khabar, tolong dia pada apa yang dia perlu dan lain-lain, dan menahan perkara-perkara yang boleh mengganggu, menyusahkan dia. Ni kawal hal tu. Ini pun termasuk juga. Tak kiralah yang mengganggu dia tu, menyusahkan dia tu hissiyah ataupun ma'nawiyah, sama ada dari sudut zahir ataupun dari sudut akhlak, dari sudut akhlak, perangai maknawi. Hadis yang kedua ni pula gitu juga. Ini maknanya pesanan ni supaya betul-betul jaga jiran. Bab ithmi man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ini bab dosa orang yang jirannya tidak aman, tidak selamat daripada kejahatan-kejahatannya. Dosa pula. Hak tadi pesanan, hak ni kalau tak cakap dosa pula. Au yubiqhunna bima kasab. Yubiqhunna apa makna? Yuhlikhunna, membinasakan mereka, atau Tuhan membinasakan mereka. Yubiq ni makna, ni dia nak cerita bawa'iq ni pecahan-pecahan itulah, pecahan sama dengan hak tu. Dalam Quran pun ada juga sebut, tapi perkataan bawa'iq ni tak ada, tapi pecahan-pecahan dia tu ada. Itu tujuan Imam Bukhari buat mari, nak mari sepatahnya dia mari. Dia kira orang pahadah. Yubiqhunna tu mana isyarat kepada dalam Quran ada guna juga. Yang ni dosa orang yang jirannya tidak aman daripada perkara-perkara yang boleh membawa kerosakan daripada dia.
yang membinasakan daripada dia. Maubiqah dalam Quran juga mahlikah, makna kebinasaan. Diriwayatkan daripada Abi Syuraih bahawa Nabi SAW bersabda, 3 kali ni dia bersumpah dengan nama Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman 3 kali. Orang tanya, siapa wahai Rasulullah? Dia kata orang yang jirannya tidak aman daripada kejahatan-kejahatannya, gangguan-gangguannya. Tak kira, kalau kecil cara kecil, kalau besar cara besar, tak kira. Ni makna kena jaga benar ni. Seterusnya, babun la tahqiran najaratun li jaratiha. Oleh kerana orang perempuan biasanya masalah hola menghola ni, bergilir-bergilir hola ni, bergilir-bergilir bagi ni, biasanya orang perempuan duk bagi hadiah, bergilir-gilir bagi hadiah lah, bagi gulai lah, bagi kuih lah, terutama bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Maka hadis ini ditujukan kepada orang perempuan, sebab orang perempuan ni kerja dia biasanya. Orang lelaki pun lagu tu juga kalau nak kiranya, tapi oleh kerana lebih ramai perempuan terlibat dengan ni, disebut perempuan. Jangan sekali-kali seseorang jiran itu memandang hina terhadap jirannya. Satu, mana dia. Yang kedua, jangan sekali-kali seseorang jiran itu memandang remeh sesuatu untuk diberikan kepada jirannya. Dua. Yang ketiga, jangan sekali-kali seseorang jiran itu memandang lekeh sesuatu yang sampai kepadanya daripada jirannya. Lam di situ dengan makna min. Lam di situ dengan makna min. Kalau kita pakai dengan makna yang ketiga sini, terjemahan yang ketiga sini, la tahqiran najaratun min jaratiha. La tahqiran najaratun syai'an wasala ilaihi min jaratiha. Misalnya kita kata, jadi lam di situ dengan makna min. Makna ada 3. Satu, jangan pandang hina. Ini secara umum ni. Tetapi hadis ini tidak sesuai dengan terjemahan yang pertama. Hadis yang dikemukakan di sini tidak sesuai dengan terjemahan yang pertama. Tetapi termasuk juga dalam perintah Islam juga, tak boleh pandang hina kepada orang lain. Itu satu. Yang kedua, jangan seseorang jiran itu memandang remeh ataupun kecil sesuatu untuk diberikan kepada jirannya. Kalau ada gapo-gapo, jangan kata, benda lagu ni tak sebui lah. Jangan. Bagilah tanda ingat kepada dia. Tanda ingat kepada dia, bagilah walaupun tidak seberapa. Tanda ingat kepada dia. Jangan kata benda lagu ni dia tak akan nak. Jangan. Kena bagi. Dah kita tak ada, sekadar tu yang kita ada, bagilah waktu. Tanda ingat. Setakat itulah kita bagi. Hak lagi terjemahan yang ketiga, jangan sekali-kali seseorang jiran itu memandang lekeh terhadap apa yang datang kepadanya dari jirannya. Bila ada ni lengkap lah. Bila orang bagi kepada kita benda tu tak seberapa, jangan kita kata benda lagu ni bagi kita pada buih kucing. Jangan kata lagu tu. Jangan kata lagu tu. Kalau kita paling-paling tak lalu pun kita kata tak lalu lah nak makan, kita susuk lah. Jangan tahuk buih jadi dia nampak. Jangan tahuk kat belakang tu lah, depan-depan dia tahuk. Tu tak boleh lah. Tak boleh. Walaupun kita tak sesuai dengan kita, cubalah susuk, jangan bagi dia tahu. Carilah jalan ke mana-mana, cerita kepada dia ke bahawa kita kadang-kadang bagi dia mahadah tu, tapi tak sesuai dengan selera kita. Mana dia tahu? Biarlah kita royak secara tidak langsung, biar dia faham, biar dia tahu bahawa kita tak minat, tak berselera benda tu. Kita tak makan saja juga. Cubalah royak ke mana-mana. Jangan siapa bazir, jangan siapa tahu saja, jangan siapa duduk kata ke dia balik belakang. Janganlah. Inilah maknanya kedua-dua pihak sudah dijaga ni, terkawal belakang ni. Alik yang beri itu
Hak semolek-moleknya kita bagilah hak lebih-lebih. Tapi hak ni hak jiran takkan nak bagi hak lebih semua jiran. Jenuh bagilah kalau lagu tu. Pas kita terhak makanan kita gapo ni untuk anak bini kita. Lama dah hak tu pun kalau nak bui semua kat jenuh bagilah. Tidak. Hak ni makna kadang-kadang bagi. Kadang-kadang bagi. Kadang-kadang bagi. Lepas tu kalau jiran ni kalau kita nak bagi nak boleh bui semua, tapi nak bui semua tu adakah kita buat hak istimewa semua? Tidak. Ada kalanya kita buat lagu ni pun bagilah juga. Jangan hak ketika kita buat sedap tu kita tak bagi. Tu tak kena. Hak ketika buat sedap tu pun bagi juga. Tapi tidak bermakna sama-sama. Tidak bermakna sama-sama. Ketika apa nama ni? Hak ni nak bui ada hubungan. Sama-sama apa tak apa kalau bagi hak lagu ni. Tidaklah jadi berasa keberatan. Moga jiran kita kata kalau bagi sama-sama apa tak apa. Tapi tidak mesti sama-sama tu. Alik hak satu lagi tu pula jangan berasa. Jangan pandai lekeh. Barulah jadi molek. Walau firsina syatin. Walaupun kaki, kuku, apa nama ni? Kambing. Kita kata zaman sekarang ni setengah-setengah tepak tu jual benar mahal pula tu kaki tu pula jadi mahal buat sup. Buat kari kaki pula. Tu mahal tu. Dak lah ni bagi dia di kalangan dia tu maknanya tak ada rega lah kita kata. Boleh jadi dalam setengah-setengah masyarakat sepuluh kita ni ada rega mahal juga tu. Jadi makna istimewa lah pula. Hak lah benda lain yang tidak dipandang istimewa, yang dipandang lekeh ataupun kecil. Mana kena ingat, ini tujuannya nak suruh ingat ni, nak suruh ingat kepada jiran. Terutamanya jiran ni kena ingat tak bila buat bau-bau ke apa tu, kena ingat lah tu. Kena ingat kadang-kadang dia ada anak nyayang anak dia tu jerit-jerit, dia duduk kawal anak dia nak buat tak boleh benda lagu tu kena jaga. Kena jaga. Tidak semesti lagu ni main kau gapo budak-budak, maknanya kena jaga tu. Kena jaga. Kalau tidak siapa jadi susah jiran. Nak kena beli sepuluh kita pula dah. Main maknanya kena ambil kira jugalah. Kalau boleh susuk ke biar anak-anak kita main. Jangan siapa anak dia tu tahu. Anak dia tahu sehingga jadi susah kepada mak dia. Kecuali kalau kita beli ketek bui ke dia. Nak beli banyak benar lah kalau lagu tu. Jadi kena kawal pandai-pandai lah jaga. Ini masalah jaga jiran lah, ni pandai-pandai lah. Bukan perkara tu saja, benda-benda lain pun kena jaga belaka. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Jangan menyakiti jirannya. Ni kalau orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian. Jangan menyakiti jirannya. Artinya ini adalah tuntutan iman. Dalam hadis yang disebutkan kena muliakan hormat tetamu dia. Dan jangan menyakiti, mengganggu jiran dia. Dan orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian itu, kalau beriman dengan Allah dan hari kemudian, kena cakap benda yang baik. Kalau tidak pun diam saja. Itu lebih baik. Ini semua ni ada dalam hadis ni, fala yu'dhi jarahu. Itulah yang dimaksudkan. Menyakiti jiran, mengganggu jiran itu tak boleh. Kemudian yang satu lagi ni, dia kata dua telinga saya mendengar, dua mata saya melihat. Maksudnya dia yakin, ingat molek ketika Nabi SAW kata ni, kena muliakan tetamu, yang ni jaizatahu, yang ni hadiah kepadanya, yang ni sebagai suatu yang istimewa lah diberikan kepada dia. Apa dia hadiah yang istimewa tu? Iaitu sehari semalam. Ni istimewa, sehari semalam mari ke rumah kita, sehari semalam kita layan dia, istimewa. Hak 3 malam lagi, 3 hari lagi tu sebagai tetamu biasalah, tetamu lagi tapi hak lebih daripada tu adalah sedekah kepada dia, tak wajib dah atas dia. Tak wajib. Adapun hak tu di suatu ketika dahulu di zaman Nabi SAW menjadi wajib, dosa kalau tidak menerima tetamu.
Tetapi apabila keadaan tu pulih, orang pun semakin senang apa tu, tidak wajib, jadi tidak wajib, sekadar saat ni sajalah, sekadar saat ni. Ni setengah ulama mengatakan pada ketika wajib tu, pada ketika wajib. Setengah ulama mengatakan tidak pada ketika wajib, tapi ada kelebihan dia yang tersendiri. Ada kelebihan dia yang tersendiri. Tidak seperti sedekah biasa ni, tidak pahala dia tu. Bahkan termasuk dalam dekat-dekat dengan wajib lah kalau tidak wajib tu. Tapi bagi yang mengatakan wajib tu, dia kata fahuwa sadaqatun alaih, sedekah ni tidak wajib. Mana hak selebih daripada hak 3 hari. Artinya sekat 3 hari tu wajib. Dia faham gitu. Tapi semuanya mengatakan ini sudah mansuh. Sudah mansuh. Suatu ketika dulu memanglah lagu tu. Pada ketika mana? Ketika payah. Pada ketika payah pergi ke negara orang tak ada. Sekarang ni banyak dah rumah tumpangan, hotel, gapo tu. Sebaik-baiknya kita tak usah mengganggu orang lah. Susah jadi, susah. Nak melayani tetamu gapo tu susah. Kecuali kalau nampak kesediaan dia tu nampak sangat. Kesediaan dia dan tidak jadi masalah kepada dia, tak apalah. Gitu. Kalau tidak, lebih baik tak usah lah. Dalam suasana sekarang ni lebih baik kita tak usah. Kalau pergi mana-mana hak semoleknya, kalau mengganggu dia lah, kita sewa lah, kita ambil tempat lain. Tapi kalau sampai dia kata kita ni sombong, dia sampai gitu, lain cerita. Tengok keadaan, tengok keadaan. Tetapi tetamu tu mana sekat 3 hari sahaja. Seterusnya falyaqul khairan aw liyasmut, seperti tadi juga. Kemudian bab haqqil jiwar fi qurbil abwab. Ni mengikut hak mana yang lebih dekat pintu dia dengan rumah kita. Hak itulah perlu diutamakan jiran ni. Hak itulah hak lebih dekat. Lepas tu kau jauh sikit dan begitulah seterusnya. Macam-macam pula tu pandangan ulama berhubung dengan jiran ni. Hak ni sejauh mana. Ada yang kata 40 buah rumah daripada rumah kita. 40 kok depan, 40 kok belakang, 40 kok kanan, 40 kok kiri gitu. Ada yang mengatakan 40 tu jumlah keseluruhan. Mana 10 balik depan, 10 balik belakang, 10 balik kiri, gitulah kira-kiranya. Secara kasarnya. Ada yang mengatakan tak mesti begitu. Mana? Tak mesti begitu. Hak tu tidak ada suatu ketetapan tu. Tidak ada suatu ketetapan sebenarnya. Ada kalau dalam hadis ni dia sebut, kalau dari segi keutamaan hak mana? Hak lebih dekat kepada kita. Hak itulah yang lebih kita kena jaga. Memang pun kalau dari segi gapo-gapo pun hak dekat itulah yang lebih terasanya. Hak dekat berbanding hak jauh sikit. Sebab itulah dikatakan haqqul jiwar. Hak jiwar itu terletak pada kehampiran pintu rumah dia tu dengan rumah kita. Hak mana lebih hampir? Dari segi kita nak bagi pun hak itulah lebih diutamakan berbanding yang lain. Kemudian bab kullu ma'ruf sadaqah. Ini cerita lain pula. Sekat itulah dulu.